Dan ingatlah pula hari didekatkan syurga bagi orang-orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Ingatlah tak kala di hari itu Allah Ta'ala mendekatkan syurga kepada orang-orang yang bertakwa di tempat yang tidak jauh dari mereka. Ghaira ba'id. Maknanya syurga itu tidak jauh daripada mereka yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد بجهاده وسار على دربه ونهجه إلى يوم لا ريب فيه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. ويا أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin tetamu Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini dapat kita berkumpul di dalam rumahnya untuk kita sama-sama menunaikan kefarduan Jumaat. Dan alhamdulillah kita dapat menghidupkan majlis ilmu pada tengah hari ini. Mudah-mudahan majlis ilmu kita ini menjadi satu taman daripada taman syurga, insya-Allah. Jadi satu raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman syurga. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa haffat alaihimul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fi man indah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada mana-mana kaum yang berkumpul di dalam satu rumah daripada rumah Allah, satu masjid daripada masjid Allah, berkumpul untuk apa? Yatluna kitab Allah, baca Quran. Wa yatadarasunahu, mempelajarinya, tadarusnya. Melainkan Allah Ta'ala akan menurunkan para malaikat memayungi mereka. Haffat alaihimul malaikah. Itu yang pertama, malaikat memayungi
orang-orang yang berkumpul di rumah Allah mempelajari kitab Allah. Yang kedua, wasyiyatuhumur rahmah, diselimuti mereka dengan rahmat, kasih sayang Allah, kasihan belas Allah. Rahmat yang kita sebut sebagai rahmat, kasih sayang, kasihan belas Allah Ta'ala. Di kita di dalam rahmat Allah, di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doalah apa yang kita nak doakan, insya-Allah dimakbulkan. Apa hajat kita, insya-Allah ditunaikan. Itu yang kedua, diselimuti kita dengan rahmat, hujung kepala sampai hujung kaki dipenuhi dengan rahmat Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga ialah ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan di dalam diri kita, dalam jiwa kita, di dalam jantung kita, hati kita, perasaan kita, semua jadi tenang bila kita duduk dalam majlis ilmu di dalam rumah Allah Ta'ala. Itu janji yang Nabi SAW sebut kepada kita. Dan yang keempat, Allah sebut nama kita di majlisnya, wa zakarahumullahu fi man indah. Allah Ta'ala sebut setiap nama kita yang hadir ini di dalam majlisnya, yakni di depan makhluk-makhluk yang ada di sisinya, di sekeliling arasnya. Dia akan sebut setiap yang hadir di depan makhluk-makhluknya itu. Ini tuan-tuan, 4 perkara kelebihan kita berada di dalam majlis ilmu, mempelajari kitab Allah Ta'ala, pelajari Al-Quran, maksud tafsir, ilmu ulum Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada tengah hari ini kita ambil huraian taqwa ayat yang ke-12 daripada kitab Taqwa, takut tapi rindu. Maka kita sampai kepada ayat yang ke-12, ayat daripada suratul Qaf, surah Qaf, ayat 31 hingga 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Itu bunyi ayat ya sadaqallahul azim. Maksudnya, dan ingatlah pula hari didekatkan syurga bagi orang-orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Ingatlah tak kala di hari itu Allah Ta'ala mendekatkan syurga kepada orang-orang yang bertakwa di tempat yang tidak jauh dari mereka. Ghayra ba'id, maknanya syurga itu tidak jauh daripada mereka yang bertakwa. Inilah dia yang kita duk bicara takwa ni, sebab takwa inilah yang menjadi sebab manusia itu dapat syurga.
Kita baca surah Ali Imran, uiddat lil muttaqin, disediakan syurga untuk orang bertakwa. Ini dalam ayat ni pun wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, didekatkan syurga kepada orang-orang yang bertakwa, yang mana syurga itu ghaira ba'id, tidak jauh pun dengan mereka. Dua kali makna nak abang kata dekat, nak bagi tahu kata dekatnya syurga, dua kali ulang, didekatkan dan tidak jauh. Di awal ayat Allah kata didekatkan syurga kepada orang bertakwa, di ujung nanti tambah ghaira ba'id, yang mana syurga itu tidak jauh. Dekat, cepat maksudnya. Dekat maksudnya hampir, tak jauh. Bila tak jauh, ambil masa pendek, ambil masa cepat. Jauh ambil masa lama sikit nak sampai. Bila dekat, maksudnya ambil masa sekejap ya sampai. Ni orang bertakwa cepat sampai ke syurga. Sebab tu di antara kita nak cepat sampai syurga ialah majlis ilmu juga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu di antaranya disebutkan jalan orang takwa, jalan ilmu. Siapa yang mengambil satu langkah menuju ke majlis ilmu, Allah akan mudahkan langkahnya menuju ke syurga. Jadi menuju ke syurga itu dimulakan dengan ilmu, dan orang yang bertakwa sudah pasti orang yang gemar dan cintakan ilmu, dan mereka di dunia dulu banyak mencari ilmu. Sebab itu mereka mudah ke syurga dan mereka didekatkan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak jauh dari mereka. Haza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz, serta dikatakan kepada mereka, haza, inilah apa yang telah dijanjikan kepada tiap-tiap hamba yang sentiasa bertaubat. Awwab makna bertaubat kembali kepada Allah. Hafiz maknanya yang memelihara hukum hakam dan peraturan Allah. Itu maksud takwa dah tu, Allah bagi tahu. Likulli awwabin hafiz. Maknanya dua ciri di sini disebutkan. Pertama sekali, orang yang bertakwa itu hamba-hamba yang suka kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, menjaga. Bertakwa makna berhati-hati, menjaga peraturan-peraturan Allah SWT, tak dilanggarnya. Yang haram tak dilanggar, yang wajib tak ditinggalkan. Yang tu memelihara, dipanggil hafiz. Ciri orang takwa hafiz itu maksudnya memelihara batas-batas undang-undang peraturan Allah Ta'ala. Orang bertakwa dia tak langgar, dia tak ceroboh, dia tak masuk kawasan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan yang samar-samar pun dia jauhkan, apatah lagi yang haram. Yang sama-sama ni panggil syubuhat. Kalau hak bersubahat tu lain pula. Subahat tu bersekongkol. Syubuhat ni makna bersama-samar. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Mushtabihat, syubuhat itu makna samar-samar. Halal itu terang, haram itu terang, dan di antara halal dan haram itu ada yang dipanggil samar-samar, syubhat. Orang bertakwa disebut orang yang menjauhi syubhat pun dia jauh dah. Famanittaqa syubhati, siapa yang menjauhi, takut akan syubhat,
faqad istabra'a li'irdihi wa dinih. Dia bersihkan agama, dia bersihkan maruah dia. Jadi jauhkan yang syubhat. Itu ciri orang yang bertakwa. Mereka bukan sekadar jaga diri daripada haram, tapi mereka juga menjaga diri daripada segala yang syubhat pun. Mereka menjauhkan diri, meninggalkannya, tidak mengambil yang syubhat. Itu ialah Allah Ta'ala sebut dalam ayat surah Sad ini, surah Qaf, yang mana Allah Ta'ala kata haza, disebutkan kepada mereka yang dah dapat syurga tu, inilah dia apa yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hamba, tiap-tiap hamba, likulli awwabin hafiz. Tiap-tiap hamba yang bertaubat kembali ke pangkal jalan, dan tiap-tiap hamba yang menjaga batas-batas peraturan. Maknanya Allah letak taubat dulu, kemudian jaga. Artinya bila dah bertaubat, betul-betul insaf, taubat betul-betul dalam keadaan nasuha, dia tak buat balik dah, dia jaga diri, dia tak ulang balik dah apa yang dia lakukan daripada maksiat-maksiat yang dulu. Sedaya upaya yang dia mampu menjaga diri, memelihara diri dia, lindung dan benteng diri dia daripada maksiat dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dia, tuan-tuan, nama Allah pun ada yang maknanya mencegah, maknanya yang maha menghalang, yang maha mencegah, iaitu nama Allah Ya Mani'. Antaranya ialah khasiat dia, boleh kita amal untuk minta Allah Ta'ala halang kita, cegah kita, lindung kita daripada maksiat, daripada melakukan durhaka kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, Ya Mani' boleh kita berdoa minta dengan gunakan nama Allah Ya Mani'. Begitu juga nak minta mencegah, melindung daripada mudarat, bahaya. Minta Allah SWT, Tuhan yang Mani' ini, Tuhan yang maha mencegah, maha menghalang ni, daripada wabak penyakit COVID dan sebagainya, dengan menyeru nama Allah Ya Mani', Al-Mani'u, Al-Dharru, Al-Nafi'u. Ini Al-Mani'u, yang maha mencegah, yang maha menghalang. Niat kita supaya Allah Ta'ala mencegah, menghalang kita daripada nafsu dan juga daripada gangguan hasutan iblis, bagi kita dapat bentengkan diri kita dengan pertahanan yang kukuh, supaya tidak kalah dengan nafsu amarah bisu dan tidak kalah dengan hamazatis syayatin, yakni bisikan hasutan halus syaitan yang sentiasa nak menyesatkan kita. Nah, man khashiyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib, iaitu orang yang takut melanggar perintah Allah yang maha pemurah semasa tidak dilihat orang. Takut, takwa tu sampai kepada orang tak nampak pun dia takut nak buat sesuatu yang berdosa, kerana kalau polis tak nampak, orang tak nampak, penguat kuasa tak nampak, dia rasa Allah nampak. Macam dengan satu kisah selalu diceritakan oleh pendakwah kita. Tok guru test anak murid, bawa ayam ni pergi sembelih di tempat orang tak nampak.
Pakat sembelih 9 orang murid dia semua sembelih buat mai ayam yang dah putih, yang dah mati. Seorang anak murid dia buat balik ayam yang masih hidup. Guru tanya, pasal apa tak sembelih? Dia kata, pergi tak mana pun rasa macam Allah nampak. Dia kata, ni lulus. Anak muridku yang ni, dia kata lulus. Iaitu man khasyar rahmana bil ghaib, mereka yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah dalam keadaan ghaib. Dengan ghaib makna dengan dalam keadaan ghaib. Wa jaa biqalbin munib, serta datang kepada Allah dengan hati yang munib, menyerah, yang bertaubat, yang insaf, yang tunduk, yang taat. Dalam keadaan munib, daripada perkataan balik juga tuan-tuan, dalam keadaan patuh, taat, tunduk kepada Allah Ta'ala. Jadi di sini tuan-tuan ayat berkaitan dengan takwa sampai kepada puncaknya, iaitu takut dalam keadaan tak diperhatikan oleh manusia, merasakan Allah nampak. Yang itulah martabat yang Nabi sebut kepada Jibril, ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Iaitu sampai kepada tahap mengabdikan diri kepada Allah, nampak Allah, rasa macam nampak Allah Ta'ala. Kalau kamu tak boleh rasa nampak Allah, rasalah Allah nampak kamu. Allah nampak kamu. Ni bermakna orang yang takut kepada Tuhan yang Rahman. Allah sebut bukan Tuhan yang garang, Tuhan yang pemurah. Patut kita Tuhan pemurah, kita buat lebih kurang lah. Tak apalah, dia Maha Pengampun, nanti dia ampun lah. Tak, walaupun kita kenal Tuhan tu Rahman, Tuhan tu Maha Pemurah, maknanya Tuhan itu Maha Pengasih Penyayang, tapi kita tak berani nak buat di dalam ghaib, dalam seorang diri, nak buat maksiat, tak berani juga. Itulah dipanggil kepada kemuncak takwa. Selalunya orang berani buat maksiat bila seorang diri. Bila duduk seorang-seorang, tak ada siapa nampak, dia berani buat maksiat. Sebab dia tahu orang tak nampak. Sebab dia belum capai kepada darjat takwa yang tinggi. Yang ni tuan-tuan, sampai kepada tahap yang tinggi, dia duduk seorang diri pun dia berasa takut nak buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah dia kelebihan yang dia dapat. Syurga didekatkan kepada dia. Bukan dia yang pi, tapi syurga yang mari. Itu maksud didekatkan syurga kepada orang yang bertakwa. Bukan Allah Ta'ala suruh dia berjalan, tapi syurga tu yang muncul dekat dengan orang itu. Kalau tempat dia berdiri tu, dia langkah, selangkah masuk sampai teratur. Maksud dia tuan-tuan, syurga didekatkan kepada orang yang bertakwa. Bukan orang yang bertakwa didekatkan kepada syurga, tapi syurga didekatkan. Betapa layanan istimewa Allah Ta'ala berikan. Satu tanda appreciate, penghargaan, terima kasih Allah Ta'ala. Itu yang panggil syakur, Tuhan yang maha terima kasih, Tuhan yang maha menghargai kerja buat hamba. Padahal dia yang bagi tuan-tuan hidayah kita boleh buat tu pun. Sebab tu tuan-tuan, kita bangkit tengah malam boleh sembahyang. Jangan kata kita, Allah tu, ya Allah hang sayang kat aku no, boleh juga aku sembahyang tahajud pagi ni. Kita nampak dia. Sebab apa? Dia yang bagi.
kita terjaga, bagi kita ringan, boleh bangkit, boleh solat 2 rakaat sebelum subuh. Itu tanda kita bercakap dengan dia, ya Allah, Hang masih sayang kepada aku, ya Allah. Tidakkah tak boleh aku nak semayang ni? Sehari lepas Jumaat pun kita kena sebut begitu. Ya Allah, terima kasih, tanda Hang sayang kepada aku. Ramai lagi yang kau tak pilih untuk semayang Jumaat, tapi kau pilih aku. Alhamdulillah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, iaitu tentang ayat yang kita baca pada tengah hari ini. Kita tengok huraian yang dibuat oleh Tuan Guru kita, iaitu berkaitan ayat ini. Ayat ini menyatakan orang yang bertakwa adalah yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sahihlah bila kata takwa ni mesti iman kepada Allah dan hari akhirat. Tak boleh lari daripada dua perkara ini. Kita kalau baca surah Al-A'raf misalnya, Allah dedahkan dakwah Nabi-Nabi terdahulu. Dia ajak orang kepada, ya qaumi a'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Beriman kepada Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Nah, dan mengajak manusia kepada beriman kepada hari akhirat, adanya hari kebangkitan, hari yang hidup selama-lamanya. Mereka juga memelihara syariat Allah dengan hati yang takut kerana Allah. Jaga syariat, jaga akhlak, jaga perangai. Sebab kalau buat syariat saja tanpa kita jaga akhlak dan sebagainya, membatalkan pahala. Tidak ikhlas, riak, sum'ah, ujub, membatalkan pahala. Jadi jaga semua sekali dengan hati yang takut kepada Allah, dengan ikhlas. Ni tuan-tuan, ikhlas maknanya solid, bulat kerana Allah, bukan kerana yang lain daripada Allah, yang tu jadi riak dan sebagainya. Sebab tu yang kata ikhlas ni satu yang cukup sukar, bukan nilaian kita, Allah yang nilai keikhlasan kita. Kita tak boleh just kita ni ikhlas, tak boleh kita hukum diri kita ikhlas, tak boleh. Kerana itu rahsia Allah, Dia yang tahu sejauh mana keikhlasan kita. Walaupun perkara iman itu berhubung dengan perkara yang tidak dapat dilihat, yang tak dapat dikesan oleh panca indera. Sebab tu tuan-tuan, iman, semua perkara yang ghaib, perkara yang tak nampak di mata kita, tapi nampak di mata hati, yang dipanggil basirah. Basirah makna mata hati. Syurga, neraka, Allah Ta'ala, malaikat, dosa, pahala, tak nampak, tak boleh dijamah dengan panca indera kita, tak boleh disentuh dengan panca indera kita. Tapi ada satu panca indera yang dipanggil sebagai hati, mata hati kita, basirah. Maka yang itulah yang dapat. Siapa yang basirah, dia terang, nurani, ada cahaya, dia nampak jelas semua itu, terang benderang cahaya itu. Seorang sahabat Nabi di Madinah, nama dia Harisah bin Suraqah. Dia 17 tahun, tapi dia dengar cerita bab syurga ni. Nabi duk cerita bab syurga ni, dia berasa teringin sangat nak pergi syurga, walaupun umur 17 tahun kahwin tak lagi. Syurga dunia pun tak rasa lagi, kahwin tak lagi. Maka tuan-tuan, dia minta kat Nabi supaya doa bagi dia syahid, pasal dia tak sabar nak rasa nikmat syurga.
Dia tuan-tuan join perang Badar. Mak dia anak yang baik lah, mak sayang, duk cadang nak buat kenduri lah. Untuk dia nak cari jodoh. Mak dia pelepas dia minta nak pergi join perang dengan Nabi, perang Badar. Perang yang pertama 13 orang tu, salah seorang nama dia Ali Badar. Dan dia syahid dalam perang Badar. Nabi jumpa dia satu hari, satu pagi. Nabi tanya, kaifa asbahta ya Harisah? Hang pagi ni macam mana? Dia jawab jawapan yang cukup mantap. Asbahtu mu'minan haqqa lidah. Aku berpagi-pagi pada hari ini dalam keadaan beriman yang sepenuhnya. Lalu Nabi tanya, likulli syai'in alamah wa ma alamatu imanik. Tiap-tiap satu ada alamat dia. Apa alamat iman kamu? Apa dia? Tanda iman kamu tu apa dia? Cerita mai ke aku nak dengar. Rasulullah kata. Dia pun cerita, dia kata, azabati dunya kulluha. Aku rasa dunia ni tawak semuanya. Fastawa indi zahabuha wa hajaruha. Bagiku batu dengan mah sama dia. Tak ada nilai. Tu sampai tahap tu dia punya cinta baru 17 tahun. Oh, Tuhan nak pilih jadi syahid tau. Mana ada orang lain tuan-tuan 17 tahun bagi mah yang batu, dia pula nak ambil mah. Dia kata, kalau aku nak abang bagi pada kamu ya Rasulullah, betapa aku nampak syurga tu dengan mata hati lah. Dia nampak, dia rasa, dia kata bunyi keseronokan riang tawa ahli syurga aku nampak di depan mataku, dia kata. Dan seolah-olah aku nampak jeritan kesengsaraan derita ahli neraka di depan mataku. Nabi pegang dada dan Nabi kata, fastaqim, engkau beristiqamahlah dengan apa yang kau rasa ini. Dan dia minta kat Nabi, ya Rasul, doakan aku syahid. Rasulullah doa dia mati syahid. Masuk perang Badar tuan-tuan, sebagian ulama kata mati, tapi dia mati bukan di tangan musuh. Dia mati silap faham. Kan perang Badar, Nabi suruh kita jaga kawasan air, sumur, telaga. Jaga. So, tentera Islam jaga, tak bagi musuh mai. Dia dahaga, bangkit, nak pi ambil air dalam sumur nak minum. Seorang lagi tengok, ingat musuh nak beracun dalam telaga. Tarik panah, maka dia gugur syahid. Balik mai mak dia tanya, mana anakku? Anakku mana? Sihat tak? Dia kata, dah mati, terbunuh. Tapi tak tahulah mati bukan di tangan musuh, mati tangan orang Islam. Bunyi cerita. Mak dia kata, mana Rasulullah? Aku nak tanya Rasulullah kedudukan anakku. Kalau dia dalam syurga, aku tak mau teriak, aku nak sonok. Maka dia jumpa Rasulullah, tanya, mana anakku Harisah? Rasulullah kata, dia sudah syahid, terbunuh. Dia di mana? Aku tahulah dia syahid, tapi dia di mana? Oh, tanya di mana? Dia di mana? 2-3 kali. Dia di mana? 3 kali tanya. Pasal dia nak tahu kedudukan anak dia di mana. Rasulullah SAW jawab, ya Ummah Harisah, wahai ibu Harisah, syurga itu bukan satu. Anakmu bal fi a'laha. Anakmu bahkan berada di puncaknya. Mak dia dengar anak dia duduk di puncak syurga, tak jadi teriak, tak jadi nangis, tak jadi nak menangis. Segembira, seronok, senyum.
Itulah dia cita-cita dia. Terima kasih Rasulullah. Sebab Rasulullah kata tuan-tuan bukan orang lain. Bila Rasulullah kata dia duduk di puncak, memang hari Sabtu duduk di puncak syurga, Jannatul Firdaus. Mak dia bila Nabi kata tu, itu pengakuan daripada mulut lidah Nabi. Dia pegang yang tu. Dan dia gembira tentang hatu yang kata tu ghaib tapi nampak depan mata sampai sanggup mati untuk nak dapatkan keseronokan yang abadi. Sampaikan dunia ni semua tawak di sisi dia. Sampai bagi dia kata batu dengan emas di sisiku sama saja. Fastawa indi zahabuha wa hajaruha. Dunia ni semua tawak, tak ada yang manis, tak ada yang sedap dah, dia kata. Aku rasa dunia ni semua tawak saja. Semua tawak. Habaklah apa pun. Sampailah kepada emas dengan batu. Nothing. Beza, tidak ada apa yang beza. Sampai tahap itu, maka patutlah dia nak masuk, nak dapat syurga sangat. Sampai cinta kepada apa yang diceritakan oleh Nabi, dihayati sampai terbayang-bayang di mata dia, terbayang-bayang suara-suara keriangan, kegembiraan ahli syurga, terngiang-ngiang di telinga, dia kata, waktu tidur malam. Nak duduk dengar, dia kata benda tu. Maka yang kedua tuan-tuan, huraian, apabila melakukan kesilapan di dunia, ciri orang takwa, waktu kita hidup nyawa di kandung badan, segeralah taubat. Kembali kepada Allah dengan hati yang insaf lagi ikhlas, nasuha, dan sentiasa ingat kepada Allah dalam majlis dan juga di dalam sunyi. Oleh itu, tiada sifat takwa bagi mereka yang tidak beriman dan tidak memelihara syariat Allah. Mereka beramal tanpa ikhlas, tetapi bersifat riak dan hanya mahu sanjungan daripada manusia dan demi kepentingan dunia. Itu bila tidak ada di sana penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, maka yang tu yang berlaku. Sebab tu Imamul Ghazali dia letakkan ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang membuka aib dirimu. Dia tekankan kita supaya banyak belajar ilmu untuk membuka aib kita sendiri. Ilmu tasawuf. Dia pesan kat anak murid dalam ayat ayyuhal walad. Dia tulis tuan-tuan pesanan pada anak murid dia. Antara yang dipesan dalam bab ilmu, dia kata carilah ilmu yang membuka aib dirimu. Yang itulah ilmu yang sangat diperlukan. Ilmu fiqh, dia kata mengaji untuk nak bagi sah semayang kita, dia kata. Lepas tu serah kepada pakar, mufti. Hak dalam-dalam furuk-furuk masail tu, dia kata hak tu ahli daripada. Tapi hak diri kita ni, kalau kita tak cari sendiri, macam mana kita nak selamat, dia kata. Kalau ilmu fiqh, kalau kita tak cari, ada ahli dia, majlis fatwa ada. Cara tanya di sana, mereka boleh jawab. Ilmu tentang masalah diri kita, penyakit, riya, sum'ah, sombong, takabur, ego, yang kita tak cari sendiri untuk diri kita, siapa yang boleh selamatkan diri kita? Itulah ilmu yang dapat menyelamatkan dirimu. Nah, dan tentuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, yang tu meskipun dia kata mereka sudah melakukan kesilapan, tetapi tetap berdegil dengan menggunakan cara yang lain daripada Islam. Ini kerana bagi mereka perkara yang berkaitan dengan Allah dan hari akhirat adalah perkara yang tidak dapat dilihat sekarang ini. Ada orang yang tak mau balik pada Islam, walaupun dah buat salah, dah buat silap, tak mau balik juga pada Islam.
Tak mau balik juga pada pangkal jalan. Duk nak try yang lain juga. Tak mau nak try Islam juga. Tak mau nak balik pada cara Islam juga, cara hidup Islam. Walaupun dia try berkali-kali yang lain tu gagal. Berkali-kali yang lain tu semuanya salah dan silap. Tapi tak mau balik juga pada Islam. Yang tu berpunca daripada iman. Krisis iman dia kata. Sebab iman yang ada masalah penyakit, sebab dia kata balik pada Islam ini tak nampak lagi. Benda tu tidak dapat dilihat lagi sekarang. Apa yang Tuhan janji, apa yang Rasul janji, tak nampak di mata dan tak nampak sekarang ini. Dia nak yang nampak di mata sekarang, baru dia nak buat. Baru dia nak balik pangkal jalan. Baru dia nak balik insaf. Itu bukan ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, walau tak nampak, dia tetap akan balik semula ke landasan manhaj Rabbani, manhaj Allah Ta'ala, siratal mustaqim, yang kita minta 17 kali dalam solat fardu kita. Macam biasa hari ni tinggal 15 fardu, potong 2 sembahyang Jumaat, Allah bagi diskaun. Banyak agak tuan-tuan kita dapat diskaun Allah bagi tuan-tuan. 56 minggu setahun, potong 2 rakaat, 15 rakaat saja hari ni. Orang lelaki mana kata setahun duk ada 112 rakaat tau. Sembahyang kita Allah bagi diskaun. Orang lelaki, orang perempuan banyak lagi lah pasal mereka cuti. Nah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, balik kepada agama Allah ni dalam erti kata balik dalam seluruhnya. Insaf, kembali kepada cara hidup Islam, penyelesaian Islam yang telah dikemukakan oleh Allah dan Rasul. Itu berarti kata balik dalam erti kata yang sebenar. Bukan balik secara diri kita saja, tapi balik dalam menginsafi keseluruhan sistem kita, untuk betapa perlunya kita kembali kepada cara penyelesaian Islam. Al-Islam huwa hil, dipanggil penyelesaian, rongkai. Islam adalah merongkaikan segala kekusutan. Ini yang menyebabkan mereka mengejar kemajuan kebenaran semata-mata kerana perkara itu dapat dilihat dan dicapai dengan mudah dalam hidup di dunia ini tanpa perhitungan agama. Sebaliknya agama dijadikan sebagai alat bagi menarik sokongan, bukan dijadikan sebagai dasar hidup, panduan dan matlamat. Itu menyebabkan tuan-tuan manusia menjadikan agama sebagai alat, bukan matlamat. Sedangkan kita, agama Allah ini adalah matlamat kita. Yang lain tu alat. Akhirat tu adalah matlamat. Dunia itu hanyalah alat untuk menuju kepada matlamat. Sebab itulah disuruh kita mendahulu akhirat. Dunia akan datang kepada kita dengan percuma. Dan bila kita dahulukan Allah dan akhirat, dunia pun akan menjadi maju, dunia akan menjadi hebat, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh sejarah umat Islam yang mentadbir memerintah dunia berabad-abad lamanya, sehinggalah jatuh di akhirnya khilafah Islamiyah pada tahun 1924 di bawah era Osmaniyah, Sultan Abdul Hamid yang terakhir. Maka digulingkan, dijatuhkan. Itu pun akibat daripada meninggalkan agama Allah kerana terpesona dengan keindahan dunia. Tuan-tuan lihat kejatuhan Islam di Spanyol
Granada. Di sana tuan-tuan jatuh sehingga kan disembelih umat Islam. Hamka kata 120,000 orang, tak kurang daripada tu, disembelih hidup-hidup. Yang masih nak tak mau murtad dihalau, dihambat keluar daripada Sepanyol. Yang nak duduk juga dalam Sepanyol murtad jadi Kristian. Ni tuan-tuan jatuh sebab apa? Sebab jihad sudah hilang dalam jiwa umat pada ketika itu kerana terpesona dengan keindahan, kecantikan dunia seni taman, seni bina, seni landscape dan sebagainya, yang akhirnya rasa takut nak mati, sayang nak tinggal dunia sebab cantik sangat. Mereka bina negara yang begitu sistematik pada ketika itu. Di kala Eropah masih dalam zaman gelap, Sepanyol sudah menjadi kota yang penuh dengan tamadun, hebat, cantik, indah. Apa jadi? Akhirnya sultan yang meratapi apabila melihat istana-istana bertukar menjadi gereja, masjid-masjid bertukar menjadi gereja, meratapi sedih, insaf. Mak dia menyatakan kepada sultan ni, menangis air mata sudah tidak berguna, kamu tidak akan dapat kembalikan gereja itu bertukar jadi masjid, kamu tak boleh kembalikannya dalam masa yang singkat. Betul apa yang dikatakan oleh ibu kepada sultan yang jatuh itu. Sampailah tak boleh ambil balik. Hanya kita pergi melawat, tengok keindahan seni bina, tapi milik sudah bertukar. Bukan milik orang Islam lagi, tapi milik orang Kristian Sepanyol. Ratu, dikatakan Ratu Isabella tu lah, yang menjatuhkan Islam di Sepanyol. Jadi tuan-tuan, itu dah disebut di akhir tadi, mengejar kemajuan duniawi semata-mata tanpa seimbangkan ukhrawi, itu menjadikan manusia-manusia yang rakus, manusia-manusia yang tidak kira dosa pahala, menyebabkan yang itulah sistem jadi rosak, jadi punah, jadi ranah. Sebab kerana tidak ada keseimbangan pembangunan antara pembangunan fizikal dengan pembangunan dari sudut rohani. Jadi Islam ni datang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia kena cemerlang, akhirat pun kena cemerlang. Bahkan Allah marah kalau kita doa kat dia hanya dunia, tak doa kepada kepentingan akhirat kita. Kita tak doa langsung. Allah kata, wa ma lahu min khalaq, tidak ada habuan untuknya. Itu ketika pergi Mekah, berdoa hanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah tempelak orang-orang dulu yang doa hanya untuk kepentingan dunia sehingga tak nampak akhirat. Lalu Allah Ta'ala bawa ayat supaya datang ke sana Mekah, berdoa sama Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Beri kami kejayaan, kebaikan hidup dunia dan kebaikan hidup akhirat, jangan lupa, dan selamat kami daripada api neraka. Yang tu Allah suruh kita buat dua-dua sekali. Dunia dan akhirat dibangunkan serentak secara komprehensif, secara tidak lupa. Pembangunan yang datang secara sekali dalam keadaan tidak meninggalkan dunia, tidak meninggalkan akhirat. Dunia dan akhirat dibangunkan serentak, barulah boleh mempertahankan kota-kota tamadun yang kita bina. Tidak, tak seimbang pembangunan hanya kepada dunia saja. Yang tu orang boleh rampas balik, ambil sampailah tak boleh balik semula kepada kita. Sebab kerana
tak balik semula kepada pembangunan ukhrawi, akhirat tak dibangunkan. Jadi tuan-tuan, inilah kepentingan kita kepada iman kepada Allah dan hari akhirat. Dua-dua ini adalah sebenarnya untuk kemajuan dunia dan akhirat kita. Bila iman kepada akhirat ini, Allah dan akhirat ini lemah, dunia pun akan lemah, dunia pun akan tinggalkan kita. Tapi kalau iman pada Allah dan akhirat mantap, dunia Allah akan serahkan kepada kita. Annal arda yarisuha ibadiyas salihin. Allah kata, dunia ini aku akan wariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Sekadar itu tuan-tuan untuk bicara kita pada minggu ini atau pada bulan ini. InsyaAllah bulan depan kita masuk ayat yang lain pula, ayat yang ke-13 berkaitan dengan taqwa. Ya, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.